Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Inilah antara satu tindakan yang semakin biadab sahabat-sahabat semua daripada geng-geng tobuk atap, geng sapu bersih. Sampai begitu sekali tindakan mereka, ya. Sikap moral mereka, saya pun tidak tahu lagi lah apa nak cakap sahabat semua. Amat mengejutkan apa yang baru saja dilakukan ya oleh geng-geng pembangkang, walan-walan tit, lebay-lebay ini sahabat-sahabat semua. Pentaksub parti pembangkang. Jadi saya ingin membawakan anda sidang media yang dibuat ya oleh Keadilan Wangsa Maju ya, berhubung dengan cat merah ke atas banner ucapan Ketua Cabang Wangsa Maju ya, yang berlaku ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton bersama-sama video ini. Salam Malaysia Madani pada semua media yang hadir. Terima kasih atas hadir atas sambutan Keadilan Wangsa Maju. Pada hari ini saya mewakili Keadilan Wangsa Maju. Bersama saya adalah Ketua Cabang Wangsa Maju, Saudara Andre Lai, dan juga sahabat-sahabat yang lain daripada AMK dan juga Cabang Keadilan. Hari ini kita membuat PC sidang media berkenaan banner sambutan Tahun Baru dan juga Christmas Saudara Lai yang telah dilontar cat merah. Ini bukan merupakan insiden yang pertama, malah ini adalah kali ketiga lah, dan kali keempat untuk sepanjang tahun 2023 sampai 2024. Jadi perbuatan khianat ini kita melihat sebagai satu insiden yang tidak bertanggungjawab oleh pihak tertentu, di mana kami menganggap bahawa perkara ini harus dihentikan dan tidak patut ada sikap atau amalan khianat seperti ini, terutama sekali dalam era Malaysia Madani, di mana kita memupuk semangat karamah insaniah dan juga akhlak yang baiklah dalam kalangan rakyat kita. Jadi sifat hormat menghormati itu penting supaya kita tidak mengganggu orang lain. Dan banner ini juga dia tak kacau orang pun. Kalau kita lihat di kawasan yang agak strategik, bukan di kawasan mengganggu penglihatan orang ramai dan sebagainya, dan tidak mengganggu tempat parking lah. Jadi kalau kita lihat insiden seperti ini dilakukan oleh orang yang mungkin saya fikir orang yang tidak berakal, orang yang tidak berpendidikan lah, dan tidak ada kerja. Kerana orang yang buat begini adalah orang yang memang saya fikir tak ada kerja dan juga banyak duit juga lah, sebab nak spend cat on muka Mr. Lai kan. Jadi Saudara Lai akan perincikan lagi mungkin report polis yang telah dibuat dan juga lokasi-lokasi lain lah di mana tempat banner yang telah dilontarkan cat. Terima kasih. Ada banyak 2-3. Okey, terima kasih kawan-kawan media. Dalam masa yang singkat lah, salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada semua. Terima kasih atas kehadiran semua. Ya, saya telah membuat laporan polis kerana ia adalah berkaitan secara langsung. Ia adalah ditujukan kepada saya, seperti yang dilihat dalam banner ni. It was directed directly to my face lah. So bagi saya ini adalah bukan disengajakan. Ini dalam masa 2 minggu saya telah membuat 2 laporan polis. Kali pertama ia berlaku 27 Disember yang lalu di kawasan yang lain, tapi banner yang samalah, ucapan Christmas dengan ucapan Tahun Baru. So saya telah membuat 2 laporan polis. Yang terbaru semalam berkenaan isu ini, dan saya telah memberi statement lah kepada pihak IPD, dan pihak IPD telah sedang menjalankan siasatan lah. Memandangkan hari ini memang saya fikirkan ini adalah satu gejala yang serius lah. Tidak patut wujud pun. Kalau saya fikir di Wangsa Maju, kali terakhir saya melihat benda ni berlaku adalah semasa kempen pilihan raya. Itu pun bukan pilihan raya yang lepas, pilihan raya PRU 14 semasa berkempen untuk calon masa itu Datin Patuka Dr. Tan Yee Kiew. Ia berlaku masa itu, tetapi tidak masa sekarang. Okey, kali pertama insiden berlaku bulan 1 tahun lepas. So seperti yang saya tulis dalam press release ini, dalam masa 1 tahun adalah 4 insiden. Banner Chinese New Year,
lepas tu banner Hari Malaysia dengan 2 kali ni banner Christmas dengan ini tahun baru lah. Okay, so apabila polis bertanya saya adakah saya suspek siapa pun, saya rasa keadilan selama ini telah menjalankan tanggungjawab dengan baik. Kita menggalaskan tugas kami dengan baik di peringkat kawasan maupun di peringkat politik pun. Kita tidak memusuhi sesiapa pun lah. Kalau dulu ada musuh dalam politik pun, sekarang telah menjadi rakan seberjuangan dalam kerajaan perpaduan. Okey, maka saya tidak ada suspek siapa-siapa lah. Mungkin dalam tempoh 5 tahun kita berkhidmat, mungkin kita bertemu dengan isu-isu warga asing, penjaja, ulat parking, itu mungkin juga suspek lah. Tetapi the possibility is too wide. So kita tak boleh cam siapa-siapa yang bertanggungjawab. Anyway, memandangkan dia memakai cat merah, dan cat merah ni sekarang bukan murah lah. Ini bukan gerak macam tu saja. Ini memang perlu usaha, dan saya kata agak profesional jugalah. Sebab kalau jalan yang sibuk ni, you tengok sentiasa ada kereta, boleh naik motor. Saya rasa dia naik motor lah. Lepas tu dia buang pun memang tepat-tepat kena dekat muka saya. Memandangkan tahun baru Cina nak sampai kan. So dia sudah hiaskan dengan warna merah. So sesiapa yang buat ni, saya berharap stop it. Bukan masa untuk permain perkauman, sebab Kerajaan Malaysia Madani bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menekankan perpaduan. Okay, we should stop all this nonsense lah. Siapa pengkhianat yang buat ni, sila jangan main isu ini lagi lah. Itu daripada saya lah. Ada apa-apa soalan? You tak fikir ini khianat politik lah? Seperti yang saya kata, well, mungkin ada, tapi saya tak terfikir, saya tak boleh cam siapa-siapa lah. Sebab ini berlaku, memang tak ada signal pun. Kalau kita berbalah dan 2 hari kemudian dia berlaku, kita boleh aim lah. Tapi seperti yang saya kata, keadilan, walaupun kapasiti saya dalam TPKR pun, kapasiti saya dalam mana-mana jawatan politik yang saya ada sekarang, kita tidak memusuhi sesiapa. Tidak ada niat pun untuk memusuhi sesiapa lah. Polis pernah buat apa-apa siasatan? Polis adalah lepas laporan polis yang pertama 27 Disember, polis telah datang untuk first of all, dia akan cari di mana source CCTV yang terdekat. Kalau di TBKL kita ada CCTV tapi sebelah sana, so almost impossible to find. Untuk yang ni, kondo ni, memang dia ada CCTV, tetapi CCTV dia menghala ke sini saja, so dia tak dapat pandang siapa ada kat sini. Tetapi saya kata, kalau anggaran saya lah, banner ni bila dia disimbah cat merah, saya rasa kemarin, tengah malam kemarin. Sebab saya ingat kemarin pukul 11 tengah malam, saya memang lalu tempat ni masih okey. Dan pakcik security tu, dia punya shift datang pukul 8 pagi semalam, sudah ada. So anggaran saya ni between 1 sampai 5 pagi lah. Sebab ada sesi bersekolahan, 5 pagi ni sudah start sibuk. So between 1 to 4 AM lah. Okay. Yang kali pertama tu, khianat tu dia berlaku pada waktu tengah hari. So saya tak pasti dia adalah dirosakkan pukul 5 petang. Okay. Tapi saya pernah melalui tempat yang sama pukul 3.30 tengah hari. So masih okey lagi. So inilah sesuatu yang saya harap tidak patut berlaku lah. Yang tu di mana tu? Yang you cakap tu di mana? Dekat saja, lingkungan 200 meter dari sini. Ini banner yang ketiga lah. Dalam masa 2 minggu, banner yang ketiga lah. Berapa lama dah you prap? Dah sebulan lah. Sebulan lah. Benda yang memang sebelum ni ada tak polis buat tangkapan ataupun surprise? Itu saya cakap susah sangat sebab tempat yang diletak ni memang di kawasan yang betul-betul sibuk. Sebelum ni sebelum. Sibuk tapi tak ada CCTV. Untuk pengetahuan, untuk CCTV TBKL ITIS ni, dia hanya diletakkan di kawasan jalan besar saja, main road saja. Kalau macam ni tempat jalan Jalan Chongwa, Jalan Semarak Api ni,
dia baru saja sibuk kepulangan 5 tahun inilah. So for your info, I can share a little bit with you lah. Di DBKL kita mempunyai 5,000 kamera, 5,000 CCTV, tapi hanya fokus kepada jalan-jalan utama saja. So maka kita tidak boleh, pihak polis tidak boleh menggunakan CCTV daripada DBKL untuk menjalankan siasatan. Tetapi risikan dengan siasatan, saya terpulanglah kepada pihak polis kebijaksanaan mereka dalam tim mereka untuk menjalankan secara conventional way lah, ask around, getting info, itu saya tak pastilah. Tapi terpulanglah kepada pihak polis macam mana nak buat siasatan. Katanya ada beberapa cadangan tak buat bina di tempat yang orang kata lagi tumpuan untuk kamera ni? Saya kata kalau tempat yang bertumpuan di kamera biasanya tempat yang sangat general lah. Sangat general means yang tempat yang kereta lalu, bukan orang yang lalu. So lagipun tempat ni kita letak banner dah berapa tahun dah, 5-6 tahun dah. Selama ni tak ada masalah. Hanya selepas PRU 14 nampak secara ketara lah sabotage ni. So saya pun tidak berniat untuk nak tukar tempat saya letak banner kan, sebab ini tempat awam. Tapi saya berharaplah dan untuk Tahun Baru Cina, okay, banner ucapan Tahun Baru Cina tu dah ready anytime. Kita pun akan kantung untuk menyemarakkan dan memeriahkan sambutan Tahun Baru Cina lah. So oleh itu saya berharap tidak ada sabotaj lah lepas press conference yang inilah dan lepas siasatan polis ni. Kena pasang fake kamera. Kena pasang fake kamera. Sekarang kamera ni, sana pun ada kamera, tapi sekarang kamera high tech, tapi dia punya kamera dia aim sini saja. Saya tak tahulah. Ini procurement ada masalah lah. So itulah. Saya pernah bertanya, dan saya pernah bertanya dengan orang lalu lalang, dan pakcik security pun dia pun tak fasih bahasa Malaysia. So dia pun Hai Fiza. Nak repeat balik? Boleh repeat balik. Okey. Hari ni kita buat press conference sekali lagi lah. Okey, kita buat press conference ni kerana ada insiden banner ucapan di sabotage. Ini bukan kali pertama. Ini sebenarnya kali kedua dalam masa 2 minggu. Dan saya telah membuat 2 kali police report ni. Boleh pegang? Ini 2 police report saya telah buat. Okey. Kali pertama 27 Disember tahun lepas, baru 2 minggu. Kali kedua semalam. Berapa hari bulan? 5. 4 hari bulan. 4 hari bulan Januari 2024. Dia punya modus operandi, dia punya cara kaedah pun lebih kurang sama. Cat merah disimbahkan ke arah muka saya. Seperti yang saya katakan tadi, dia dilakukan secara sengaja lah. Sebab ia betul-betul aim kepada muka saya. Dan saya telah ambil, pihak IPD telah ambil statement. Dan mengikut IPD, mereka akan membuat siasatan. Dan saya telah berbincang dengan pengurusan yang tertinggi di IPD, dan mereka memberi jaminan dia akan membuat siasatan lah. Tetapi saya faham kekangan mereka kerana tempat ni tempat awam dan tidak ada kelihatan mana-mana CCTV awam, tidak kelihatan mana-mana bangunan kedai yang patut ada CCTV. Yang ada pun di kondo ni, tapi kondo ni dia lebih kepada CCTV ke dalam kawasan premis mereka sendiri saja. Area dekat je. Lingkungan 150-200 meter saja. Jadi ini dia sahabat-sahabat semua, satu sidang media dan juga dinyatakan laporan polis telah dibuat kebiadaban, ketidak bertanggungjawaban individu-individu ya yang sanggup membuat perkara-perkara biadab seperti ini. Kita boleh nampak ya bagaimana
mereka rasa mungkin tergugah ya dengan hanya sebuah banner seperti ini yang hanya ucapan untuk mereka-mereka yang merayakan Chinese New Year dan khususnya semua rakyat Malaysia untuk Happy New Year. Tapi ya mereka melakukan perkara seperti ini ya amat-amat mendukacitakan dan juga memalukan bagi pandangan saya sahabat semua. Perkara seperti ini seharusnya tidak berlaku ya. Apabila kita lihat negara kita hari ini sebuah negara yang harmoni walaupun berbagai bangsa dan agama ya, tapi ya kita tahu ya karena mungkin ini adalah ajaran-ajaran yang sesat, menyesatkan, akhirnya ya pengikut-pengikut mereka begitu taksub, begitu bobrok, begitu dangkal, begitu bangang, sanggup melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.